Siapa yang belajar tasawuf pula, dia baling cara jalan ni tadi, elok terkembang bulat je dan boleh dapat ikan. Ini contoh nak menjana. Jadi tiga-tiga mesti ada. Tauhid mesti ada, fiqh mesti ada, tasawuf mesti ada. Macam itulah juga dengan ilmu agama Islam kita. Tiga-tiga ni mesti ada, barulah sempurna agama. Kalau salah satu kita tinggal, dah jadi cacat agama kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa kita masa kecil-kecil dulu kita belajar juga ilmu sifat 20 ni kan? Tutup guru cerita juga. Wujud ertinya ada, lawannya tiada. Mustahil tiada. Dalilnya ialah sekalian alam ini. Tapi kita belajar lambat kita nak faham. Sebab apa? Kadang-kadang Tok Guru ni dia mengajar cara yang susah. Ya? Cara yang susah. Yang orang zaman sekarang pula belajar cara nak cepat sangat. Jadi kita belajar ni cara tengah-tengah. Cara yang sederhana. Cara cepat sangat pun shortcut pun kita tak mau. Cara yang lambat berbelit-belit bertahun-tahun pun kita tak mau. Cara tengah-tengah sederhana saja. Kita ambil contoh. Naik kereta nak pergi kenduri kahwin. Ada 3 buah kereta. 3 orang pemandu, 3 orang Tok Guru. Orang yang pertama, dia bawa cara berbelit-belit. Nak pergi kenduri kahwin 5 km. Dia bawa pusing kot jalan lombong, kot jalan kebun getah, lalu kampung-kampung orang. Sampai dah kenduri kahwin, sampai juga. Tapi jenuh lah. Bila turun-turun kereta, orang di belakang ni semua pakat duk buat senaman, buat aerobik, buat tai chi. Sebab apa nak betul urat-urat tadi. Duk langgar segala lopak, masuk segala lubang tadi. Tok Guru bawa jalan susah, berbelit-belit. Kan, banyak sangat istilah. Berbelit-belit. Sampai tak? Sampai juga. Tapi jenuh lah. Yang orang yang ketiga pula, dia ni bawa cara jalan pintas. Dia kira nak cepat. Jalan 5 km jadi 1 km je. Sampai tak? Memang sampai. Kejap dia sampai. 1 km. Tapi dia sudah melanggar undang-undang. Dia bawa kot jalan sahadah. Orang kata jalan ni tak boleh pergi belah sana. Dia bawa juga kot jalan tu. Maka kenalah saman. Sampai dah rumah kenduri, sampai. Tapi kadang-kadang tak sampai sebab kena saman. Jadi yang kita nak bawa ni jalan yang sederhana. Jalan yang cepat sangat pun tak mau. Jalan yang belit-belit sangat pun tak mau. Jalan yang tengah-tengah. Kalau jalan ke 5 km, terlambat dah 5 km. Sampai di sana relax je. Tak payah nak buat tai chi, buat senaman aerobik semua. Badan pun sihat. Sebab Tok Guru bawa jalan yang mudah. Jalan yang cepat sangat pun tak mau, jalan lambat sangat pun tak mau. Okay, terusnya, apakah dia maksud ilmu tauhid? Orang tu sebut ilmu tauhid ni apa benda ilmu tauhid ni? Ilmu tauhid ni macam-macam maksud, macam-macam definisi, macam-macam istilah. Kalau kita nak bahaskan istilah-istilah ni, ambil masa lama. Duk bahas satu-satu istilah ambil masa lama. Tok Guru lama-lama dia pemahirlah istilah-istilah ni. Jadi kita tak payah istilah-istilah ni, kita ambil ringkasan kesimpulan dia. Ilmu tauhid ni maksud dia ialah ilmu untuk kita mengetahui Tuhan, ilmu untuk kita mengenali Tuhan, dan ilmu untuk kita memahami Tuhan. Kalau orang tanya itu, ilmu tauhid ni ilmu apa? Ilmu nak tahu Tuhan, nak kenal Tuhan, nak faham Tuhan. Ringkas. Segala istilah-istilah tadi tu, bila campur semua, maksud dia lebih kurang yang ni lah juga. Tak payah bahas panjang-panjang. Seterusnya kita nak melihat perbezaan antara tahu dengan kenal dengan faham. Apa beza orang yang tahu Tuhan dengan orang yang sampai ke peringkat kenal Tuhan, dengan beza peringkat orang yang faham Tuhan. Jadi 3 tingkat yang berbeza. Yang bawah sekali tahu, dia sekadar tahu saja. Yang kedua, dia meningkat sikit, ilmu dia sudah kenal Tuhan. Dia meningkat lagi, dia berbakat sampai kepada ilmu faham Tuhan. Kita kalau boleh peringkat kenal Tuhan pun dah cukup. Sebab kita dah tentu tak salah sembah dah. Ya? Okay. 3 peringkat ilmu, iaitu peringkat tahu, peringkat kenal dan peringkat faham. Peringkat tahu ni kita sebut ilmu yaqin. Peringkat kenal ni kita sebut ainul yaqin. Peringkat faham kita sebut haqqul yaqin. Okay, apa benda ilmu yaqin? Ilmu yaqin ni kita tahu satu-satu benda ni berdasarkan cerita orang. Kita tak tengok sendiri, kita tak rasa sendiri.
Kita dapat tahu cerita, tahu benda ni berdasarkan cerita orang. Ainul yaqin. Dia tahu satu-satu benda ni dengan cara dia tengok sendiri dah. Dah sendiri pergi tengok. Maksud dia orang tak boleh tipu dah. Haqqul yaqin. Ilmu dia ni yang alami sendiri. Dia yang pergi buat sendiri benda tu. Bukan berdasarkan cerita orang, bukan berdasarkan setakat tengok. Dia yang buat sendiri. Jadi antara tiga-tiga ilmu ni mana yang paling hebat? Sudah tentulah haqqul yaqin. Jadi kita nak belajar ni ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Kita ambil contoh. Kita pergi belajar ke luar negeri. Kita pergi ke Amerika Syarikat. Kita cerita kepada satu orang putih. Di negara Malaysia ada satu jenis lauk, nama dia sambal tumis petai. Orang Amerika tu pun dia baru tahu. Oh, di Malaysia rupanya ada satu lauk nama dia sambal tumis petai. Sebelum tu dia tak tahu. Bila kita bagi tahu dekat dia, barulah dia tahu. Oh, rupanya di Malaysia ada satu jenis lauk nama dia sambal tumis petai. Okey, ilmu Mak Saleh ni peringkat ilmu yakin. Dia tahu tentang sambal tumis petai berdasarkan cerita orang. Jadi kalau kita letak 10 macam lauk orang Melayu di depan dia, dia boleh teka tak yang mana satu sambal tumis petai? Tak boleh teka. Sebab apa? Dia tak tahu. Dia tak tahu sifat-sifat sambal tumis petai. Letak 10 macam lauk, okay, cuba tunjuk sambal tumis petai mana satu, tak boleh. Dia tak boleh. Sebab ilmu dia berdasarkan ilmu yakin. Berdasarkan cerita orang, dia tak tengok sendiri, dia tak rasa sendiri. Seterusnya, kita bagi dia tengok yang mana satu sambal tumis petai. Kita pun masak, tunjuk. Ni dia sambal tumis petai. Dia pun tengok sendiri. Oh, rupanya sambal tumis petai ni warna dia merah. Ada pula udang, ada pula satu jenis tumbuhan warna hijau. Petai lah tu. Oh, yang ni sambal tumis petai. Ilmu dia sekarang sudah peringkat ainul yaqin. Dia dah tengok sendiri dah. Kalau kita letak 10 macam lauk di depan dia, boleh tak dia tunjuk mana satu sambal tumis petai? Boleh dah. Sebab ilmu dia sudah ke peringkat ainul yaqin. Dia dah tengok sendiri, dah pernah tengok dah sambal tumis petai. Kalau kita semua tunjuk mana satu sambal tumis petai? No, yang warna merah no, ada udang, ada petai. Yang itulah dia. Kemudian kita bagi dia rasa pula. Tahu dah tahu, tengok dah tengok, rasa belum lagi. Bagi dia rasa. Dia pun ambil satu sudu dengan udang, dengan petai, dia pun hirup sekali. Tu dia. Merasa telinga.